Salam bahagia, saya Zawaz Yusof bertemu kembali dalam rentasan berita edisi 935 antara paparan utama. Ordinan darurat dibatalkan 21 Julai, rakyat tertipu. Data apa yang dipegang oleh MITI? Adakah perkenan yang di-Pertuan Agong sudah diperoleh? Kerajaan Perikatan Nasional bunuh diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Isnin 26 Julai 2021, rakyat dikejutkan dengan pengumuman Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, bahawa 6 ordinan darurat telah dimansuhkan pada 21 Julai 2021. Kerajaan Perikatan Nasional merahsiakan keputusan tersebut sehingga ia tidak digazetkan di dalam warta kerajaan. Perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan jelas mewajibkan undang-undang darurat ordinan yang di-Pertuan Agong dibentangkan dan diluluskan di kedua-dua dewan. Dalam perkara 150/2B, kuasa untuk menggubal ordinan diberikan kepada yang di-Pertuan Agong. Ia hanya terhenti digunakan jika Parlimen meluluskan ketetapan untuk tidak memakai lagi ordinan yang di-Pertuan Agong itu. Namun hanya pada 26 Julai, Parlimen dan seluruh rakyat Malaysia diberitahu mengenai keputusan kerajaan tebuk atap ini. Selama darurat, kuasa pentadbiran kerajaan persekutuan akan meliputi kerajaan negeri, termasuk untuk membuat undang-undang bagi kerajaan negeri atau mengarahkan pegawai-pegawai kerajaan negeri. Tetapi 6 ordinan yang berkaitan darurat telah dibatalkan sejak 21 Julai. Jadi apa implikasi politiknya? Jom channel merentas pandangan pengamal undang-undang yang juga terbabit dalam politik Malaysia. Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidan berkata, saya telah bangkit isu perlunya kepatuhan artikel 150/3 Perlembagaan Persekutuan wajib bentang, bahas dan undi untuk PAS Resolution, batalkan ordinan darurat. Tup-tup YB Menteri Undang-Undang kata ordinan darurat dibatalkan berkuat kuasa ke belakang, iaitu 21 Julai 2021. Jika dah dibatalkan sejak 21 Julai 2021, awat baru ni hamak dibatalkan. Beliau juga mempersoalkan kenapa ketika menolak usul Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeh Koham Speaker, Datuk Azhar Harun tidak memberitahu bahawa usul untuk membahas ordinan darurat itu adalah sia-sia kerana semuanya telah dibatalkan. Menurut beliau, hanya yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa untuk membatalkan ordinan darurat berdasarkan peruntukan artikel 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Berikutan undang-undang itu digubal bawah artikel 150/2B. Adakah pengumuman ordinan ditamatkan secara tiba-tiba hari ini boleh menyelamatkan governmen tebuk atap dari tuduhan bahawa penarikan balik itu untuk mengelak perbahasan dan undian ke atas ordinan berkenaan, bidasnya. Setiausaha Politik Lim Kit Siang Syarizan Johan juga mempersoalkan kenapa kerajaan yang hanya memaklumkan tentang pembatalan tersebut pada 26 Julai dan tidak dimaklumkan kepada rakyat sebelumnya. Beliau merujuk kepada Ordinan Darurat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 yang memberi kuasa kepada penguatkuasa untuk mengeluarkan kompaun kepada individu sehingga RM10,000 dan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 yang menjadikan ia satu jenayah untuk menyebar berita tidak benar mengikut tafsiran kerajaan dan memberi kuasa kepada penguasa untuk memadam sesuatu siaran penerbitan di atas talian. Dari 21 Julai sehingga pagi 26 Julai, tiada siapa melainkan Menteri Kabinet termasuklah penguasa yang mempunyai pengetahuan bahawa ordinan darurat telah dibatalkan. Dalam tempoh tersebut juga berapa ramai yang sudah kena kompaun, kena tahan, harta disita dan penerbitan dipadamkan berdasarkan satu undang-undang yang menurut kerajaan
sudah dibatalkan. Adakah kerajaan akan bayar pampasan kepada mereka yang telah dikenakan tindakan bawah ordinan darurat yang sudah batal? Soalnya, beliau berkata undang-undang ini memberi impak dan kesan ke atas 32 juta rakyat Malaysia. Ini zalim namanya. Tidak memaklumkan kepada rakyat secara rasmi dan hak rakyat dicabuli tanpa undang-undang sebagai punca kuasa. Rakyat berhak untuk tahu sekiranya mendapat perubahan dalam undang-undang melalui warta atau sekurang-kurangnya pengumuman, tegasnya. Mengulas mengenainya, Ahli Dewan Undangan Negeri Permatan Pasir Muhammad Faiz Fazil berkata, kesan kritikal daripada pembatalan ini adalah segala tindakan yang dilakukan Kerajaan Perikatan Nasional ketika darurat menjadi batal sejak 21 Julai lalu. Ini termasuklah sesiapa yang di kompaun melanggar SOP melebihi amaun RM1,000 juga terbatal. Kompaun yang melebihi jumlah RM1,000 sehingga RM10,000 dibuat berdasarkan pindaan Akta 342 ketika darurat, dan dengan pembatalan ini maka kompaun seumpamanya adalah terbatal, ujarnya. Maknanya cukup jelas, kerajaan takut untuk membentangkan ordinan darurat, kuasa-kuasa perlu 2021 dan undang-undang lain yang dipinda atau diluruskan ketika darurat sebelum ini dilaksanakan. Menurut Faiz, tindakan Kerajaan Perikatan Nasional ini adalah kerana mereka bimbang ordinan darurat ini akan ditolak yang secara tidak langsung menunjukkan Tan Sri Mahyadin Yassin tiada sokongan atau keyakinan majoriti ahli parlimen sebagai seorang Perdana Menteri. Katanya sudah jelas lagi tersuluh legitimasi dan keabsahan Mahyadin sebagai Perdana Menteri kini kabur. Beliau seharusnya menjadi anak jantan untuk meletak jawatan. Jangan dijadikan alasan tiada calon lain yang mempunyai sokongan majoriti untuk mengelak meletak jawatan kerana ia perkara kedua. Sedangkan perkara pokok atau fundamental di dalam perlembagaan adalah Perdana Menteri hendaklah meletak jawatan apabila hilang keyakinan majoriti ahli-ahli parlimen, tegas Faiz. Seluruh dunia tahu Perdana Menteri Temu Atap ini berdolak dalik dan sanggup menderhaka kepada titah yang di-Pertuan Agong agar membuka parlimen. Persoalan yang ingin kami nyatakan kepada anda semua, itukah kriteria anak jantan Melayu? Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menggunakan kaedah pintu belakang tak kala memberi kebenaran kepada sektor industri beroperasi ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Anwar merujuk kepada kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Nur Hisham Abdullah yang berkata bahawa 91% kluster di Selangor adalah 80% dari kilang dan 11% sektor pembinaan. Kita harus patuhi prosedur operasi standard SOP supaya jangan jejaskan nyawa orang dan kehidupan mereka, tegas Anwar. Beliau berkata Menteri berkenaan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali emosi seperti telah melakukan kesalahan. Anwar berkata demikian ketika mencelah penjelasan Menteri Keuangan Malaysia Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung kluster pandemik COVID-19. Menurut Tengku Zafrul, kluster tempat kerja mencatatkan jumlah kes COVID-19 tertinggi dengan lebih 735 kluster, membabitkan hampir 60,000 kes direkodkan bagi tempoh 1 Jun sehingga 23 Julai lalu. Beliau berkata daripada jumlah tersebut sebanyak 373 atau 50.7% kluster melibatkan subkategori penghilangan dengan 35,642 kes. Jumlah ini adalah lebih tinggi berbanding kluster-kluster dalam kategori lain bagi tempoh yang sama. Katanya ketika menjawab isu berbangkit berkenaan pelan pemulihan negara yang sepatutnya dijelaskan oleh Tan Sri Mahyadin Mak Yassin di Dewan Rakyat pada petang Isnin, Ahli Parlimen Amanah Shah Alam Khalid Abdul Samad bangun mempersoalkan tindakan MITI yang membenarkan kilang dibuka tanpa kawalan sehingga menjadi punca kepada peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Tak, saya berkata, Sekiranya begitu, biayanya dijelaskan bahawa Menteri MITI telah melakukan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab membenarkan berlakunya tersebar COVID ini oleh kerana diarah buka tanpa ada kawalan. Tak payahlah tunjuk graf-graf. We're not interested. Just explain. Datuk Speaker, saya minta izin untuk membantu. Azmin bagaimanapun berkata keputusan membenarkan kilang-kilang beroperasi dibuat secara kolektif dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN. Katanya peranan MITI hanya untuk mengkoordinasi supaya pihak yang dibenarkan dapat beroperasi dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan.
Beliau juga menunjukkan plakat yang memaparkan data daripada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC dan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM antaranya menyatakan hanya 8.8% kes baharu bagi sektor pembuatan direkodkan daripada 408,134 kes COVID-19 di seluruh Malaysia sepanjang tempoh 1 Jun sehingga 23 Julai lalu. Tolong diamlah. Dengan Port Dickson. Yang berhormat. Yang berhormat. Salam. Tak apalah, beri peluang kepada menteri. Azmin tidak faham statistik, tidak faham bahasa atau dihurung sindrom penafian. Anwar dan Khalid bercakap tentang kluster COVID-19 di Selangor yang kini mencecah 6,508 kes mengikut data pada 26 Julai 2021. Azmin pula tunjuk data sektor pembuatan dalam kes COVID-19 di seluruh negara dari 1 Jun hingga 23 Julai iaitu 408,134. Apabila denominator iaitu angka di bawah besar berbanding dengan numerator iaitu angka di atas sudah tentu hasil pecahan menjadi kecil. Azmin cuba memanipulasi statistik dengan menggunakan bilangan kes di seluruh negara sebagai denominator untuk mengecilkan peratusan kes COVID-19 bagi sektor pembuatan menjadi 8.8%. Justru data yang digunakan Azmin untuk dijadikan perbandingan antara penyumbang pertambahan kes COVID-19 bukanlah angka yang mewakili kes di Selangor tetapi di seluruh negara. Kerajaan Perikatan Nasional mempolitikkan isu kenaikan bilangan kes positif COVID-19 ini dengan tomahan kononnya Selangor enggan menutup kilang bagi membendung wabak berkenaan. Sedangkan menurut Esko Kerajaan Tempatan Eng Zihan, lesen pengoperasian kilang yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan adalah sebagaimana yang tertakluk di bawah Akta 171 sahaja. Ia tidak melibatkan hal ehwal kesihatan berkenaan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit yang mana Undang-Undang Kesihatan berkenaan. Hal itu dikuatkuasakan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342. Hal perkara mengenai operasi sektor penghilangan dan pembuatan termasuklah semua peraturan membabitkan premis operasi bagi tujuan pengawalan COVID-19 adalah tertakluk kepada Akta 342 dan apa-apa arahan serta SOP umum PKP, PKPB, PKPD yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN tegas Zihan. Mungkinkah sekarang Selangor boleh mengingkari ketetapan MKN setelah semua 6 ordinan darurat itu dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan? Kalau itu terjadi, Menteri MITI jangan emosi ya. Ingat, anda boleh menipu beberapa orang pada satu masa, tetapi anda tidak boleh menipu semua orang sepanjang masa. Hari ini Selasa 27 Julai 2021, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan diasak oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan supaya menjawab soalan sama ada perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah didapati berhubung pengumuman bahawa 6 ordinan darurat telah dibatalkan pada 21 Julai 2021. Saya diberi peluang untuk memberi penjelasan semua mengenai pelaksanaan darurat pada hari Isnin ini. Itu saya minta. Itu berdasarkan... Taqiyuddin mengelak daripada menjawab dengan mengatakan bahawa beliau akan menjelaskannya pada Isnin 2 Ogos. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pakatan Harapan tidak berpuas hati dengan jawapan itu. Antara yang membangkitkan kenyataan Taqiyuddin itu termasuk Ahli Parlimen Sempurna, Datuk Seri Syafi'il Afdal, Puchong Govin Sindio, Sepang Muhammad Hanifah Maidin, Ipoh Barat M. Kulasegaran, Jelutong RSN Raya dan Lembah Pantai Fahmi Fazil. Secara umumnya, Ahli Parlimen Pakatan Harapan membangkitkan isu kenapa ordinan darurat yang telah dibatalkan sejak 21 Julai 2021 sedangkan tiada bukti yang di-Pertuan Agong telah berkenan dan tiada bukti ianya telah diwartakan. Sedangkan kuasa membatalkan bagaimanapun seperti kuasa mengeluarkan proklamasi darurat diberikan kepada yang di-Pertuan Agong. Ahli Parlimen Pakatan Harapan mengingatkan berdasarkan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan bukan sahaja ordinan yang perlu dibatalkan, sebaliknya proklamasi darurat juga wajib dibentangkan, dibahas dan diundi bagi tujuan meluluskan resolusi pembatalan. Saya juga kata oleh kerana YB Menteri telah tidak dapat membuktikan pembatalan ordinan telah diperkenan oleh yang di-Pertuan Agong, minta maaf sahajalah dan move on, ujar Hanifah.
MIPA. Taqiyuddin telah bangun dan menjawab, dia kata, oleh kerana giliran saya untuk menjawab telah ditetapkan oleh Speaker pada hari Isnin depan, saya akan patuhi arahan Speaker. Bagaimanapun selepas Menteri Kesihatan Datuk Adham Baba menyampaikan penerangannya mengenai situasi kesihatan di negara ini, Speaker Datuk Azhar Harun pula didesak oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan supaya memanggil Taqiyuddin untuk menjelaskannya. Ia memperaku bahawa Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan terhadap pembatalan itu. Parlimen harus rekod ini kerana sehingga sekarang belum ada keupayaan bukan sahaja menteri atau Perdana Menteri, seorang menteri pun tidak berani memberi pengakuan Agong telah beri perkenan. Jadi rekod ini di Parlimen. Dengar semua ahli di Parlimen, dengar semua rakyat di Malaysia bahawa kerajaan ini telah mengumumkan sesuatu melanggar perlembagaan dan tidak menghormati institusi Yang di-Pertuan Agong. Ya, derhaka. Kita perlu Speaker, jangan derhaka. Tuan Speaker, jangan derhaka. Datuk, ada betul. Rata-rata ahli Parlimen Pakatan Harapan meminta supaya Speaker tidak turut terseret dalam pembohongan yang bertali arus para menteri. Pembohongan yang dilakukan dengan sengaja kerana membuat pengumuman pembatalan ordinan darurat oleh jemaah menteri tanpa bukti perkenan Yang di-Pertuan Agong. Malangnya Azhar juga enggan memanggil Taqiyuddin untuk menjawab persoalan yang telah dibangkitkan. Sebaliknya, beliau mahu ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Zulkifli meneruskan perbahasan. You only speak, you don't listen. Speaker, ya boleh balik. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Ward Dixon yang beri laluan kepada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan ahli Parlimen. Tuan Speaker, saya minta maaf, saya kena tarik balik soal saya salah baca tadi. Walaupun ucapan Zulkifli itu dinanti-nantikan, namun Azhar gagal membersihkan dirinya daripada terpalit dengan dosa-dosa pembohongan yang nyata. Justru adakah ini bermakna sehingga hari Isnin, rakyat akan terus dikelirukan dengan kenyataan separuh masa oleh pasukan tebuk atap kakistokrasi yang menguasai Putrajaya? Kalaupun sekali anda tidak takut kepada rakyat, tolonglah ada rasa takut kepada Allah. Menurut Peguam Kanan Hanif Katri, Malaysia kini berhadapan dengan krisis perlembagaan semasa darurat kerana tiada pentadbir urus darurat mulai 21 Julai sehingga 1 Ogos 2021 apabila Seksyen 11 dimansuhkan. Ini kerana, kata beliau, kuasa untuk tadbir urus negara semasa darurat diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada kerajaan di bawah Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin adalah menurut Seksyen 11. Ordinan tersebut menetapkan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri yang diberikan kuasa eksekutif sebelum proklamasi darurat pada 11 Januari tahun ini hendaklah terus menjalankan kuasa eksekutif persekutuan dan perundangan. Bagaimanapun, Hanif menegaskan apabila mereka mengatakan telah membatalkan atau memangsuhkan semua ordinan darurat mulai 21 Julai, bermakna Seksyen 11 sudah hilang. Susah, katanya. Telah terbatal sejak 21 hari bulan Julai yang lalu atas pilihan kerajaan sendiri. Maka Seksyen 11 Ordinan nombor 1 itu juga sudah terbatal. Dan oleh itu tidak ada kuasa diletakkan semasa darurat ini sehingga 1 Ogos di tangan kerajaan. Maksud beliau, Kerajaan Perikatan Nasional telah bunuh diri. Dalam keadaan yang sudah mati itu, bagaimana boleh Kerajaan Perikatan Nasional meneruskan persidangan Parlimen khas seperti yang berlaku hari ini sehingga 2 Ogos? Malah tanpa rasa malu, Kerajaan Perikatan Nasional telah melanggar perkara 150/3 yang kini dibangkitkan oleh pembangkang di Parlimen. Perkara 150/3 itu menyebut proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah fasal (2B) hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan, hendaklah terhenti berkuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang mengungkaikan proklamasi atau ordinan itu tetapi tanpa menjelaskan apa-apa jua yang dilakukan sebelumnya menurut kuasa proklamasi atau ordinan itu, atau tanpa menjejaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk mengeluarkan satu proklamasi baharu di bawah fasal (1) atau memasyhurkan apa-apa ordinan di bawah fasal (2B). Taqiyuddin berkata, ordinan darurat tidak perlu diungkai kerana telah dibatalkan pada 21 Julai lalu.
Pembangkang, khususnya Ahli Parlimen Pakatan Harapan melihat tindakan ini merupakan helah Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengelak daripada ordinan darurat dibahaskan. Jika ordinan diungkai iaitu ditarik balik atau dibatalkan oleh Parlimen, bermakna ia menggambarkan mesej jelas bahawa Mahyadin sudah hilang sokongan untuk terus berkuasa. Bolehkah kerajaan tebuk atap ini mengelak daripada membentangkan ordinan darurat ini dan terus diam-diam menguasai Putrajaya? Sanggupkah rakyat terus-menerus menerima kerajaan yang satu dunia tahu gagal menangani pandemik COVID-19 dan semua masalah yang berkaitan dengannya? Kes positif COVID-19 sudah mencecah lebih 1 juta. Kes harian pula 5 angka, kematian 3 angka setiap hari. Rakyat yang kelaparan menaikkan bendera putih, yang marah menaikkan bendera hitam, yang putus asa pula membunuh diri. Semua kejadian yang menyayat hati ini tidak pernah berlaku di negara yang datuk nenek kita perjuangkan dengan titisan darah mereka melawan pendudukan Jepun dan gerombolan komunis. Dan kini kerajaan turut membunuh diri apabila membatalkan ordinan darurat pada 21 Julai lalu. Terus terang, rakyat mahu kerajaan yang stabil yang boleh memacu negara ke landasan yang betul untuk keluar dari COVID-19 dan malapetaka yang dibawa mereka. Rakyat tidak mahu dipandu masa depannya oleh hantu raya yang bermaharaja lela sebagai pengganti kerajaan yang sudah membunuh diri ke jalan yang gelap tanpa hala tuju yang jelas. Tetapi nampaknya Kerajaan Perikatan Nasional sedang benar-benar membawa negara ke gaung kegagalan. Perlu diingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk anda semua. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.